A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat, alhamdulillah ya, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita sambung kuliah Riyadhus Salihin pagi ini, yang di mana kuliah pada pagi ini adalah anjuran Masjid Batu 16 Rawang ya, dengan kerjasama Ikram Hulu Selangor. Terima kasih kepada AJK Masjid dan juga AJK Ikram yang sudi untuk sambung kuliah ni. Sebenarnya tahun lepas kita adakan kuliah di masjid, tetapi oleh kerana halangan PKP ni kita tidak dapat bersua muka meneruskan kuliah di masjid. Jadi kita gunakan manfaatkan kemudahan sosial media ni. Kita buatlah secara atas talian ya. Mudah-mudahan lebih senang sebenarnya untuk kita ikuti, sebab kita tak payah keluar rumah ya, tak payah nak kejar apa-apa, duduk je dalam rumah depan komputer atau depan handphone kita. Waalaikumsalam, baru seorang yang beri salam. Yang lain-lain tu nampaknya adalah beberapa orang. Suara jelas ke? Ros, suara jelas? Okey, jadi untuk hari ini kita akan sambung kuliah yang kita dah buat di Masjid Batu 16 Rawang tu lah ya. Iaitu yang terakhir kita sempat jumpa tahun lepas, bulan 10. Bulan 10 tu kan kita ada kelonggaran sekejap. Lepas tu datang balik PKP, terhenti. Jadi masa tu kita sempat buat 2 kali. Dan yang terakhir dalam catatan saya ni 7 hari bulan 10 tahun 2020. Jadi kita baca bab As-Sidq ya, daripada kitab Riyadhus Salihin, bab As-Sidq. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang sedang menonton ni, sama ada daripada jemaah masjid atau lain-lain, kalau ada kitab Riyadhus Salihin tu bolehlah buka ya, bab As-Sidq. Bab As-Sidq kiranya masih bab awal lagi lah ya, mungkin bab yang keempat atau macam tu. Okey, insya-Allah suara jelas ya. Puan Aisyah, waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Sahabat kita dah jawab suara jelas. Alhamdulillah. Jadi kita teruskanlah ya. Sebenarnya masa yang diperuntukkan ni 1.5 jam, tapi mungkin kalau terlalu lama 1 jam pun dah cukup agaknya ya. Tak mengapa ya, kita baca dulu dan kita tengoklah macam mana. Okey, boleh kita mula ya. Jadi sahabat-sahabat, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah buka kitab Riyadhus Salihin tu kalau ada. Dan hari ini saya akan sambung sahaja, iaitu hadis yang keempat ya. Jadi hadis pertama, kedua, ketiga kita dah lepas. Saya tak ulanglah untuk hari ini. InsyaAllah kita terus kepada hadis yang keempat ya, hadis yang keempat. Okey, hadis yang keempat, an Abi Thabit, waqila Abi Sa'id, waqila Abil Walid. Jadi
Abi ni kunyah ya. Jadi yang meriwayatkan ni dia tak sure kunyah dia sama ada Abi Sabit ataupun Abi Sa'id ataupun Abi Al-Walid. Tapi nama perawi ni Sahl bin Hunayf. Jadi nama dia tu tak keliru yang tak pasti kunyah dia. Mungkin semua kunyah dia kan, sebab kunyah ni ialah abu kepada nama anak dia. Jadi mungkin sama ada Sabit atau Sa'id atau Walid, semua tu ada anak dia yang bernama semua tu. Jadi tak salah lah ya. Tapi sebenarnya ni bukan masalah besar pun. Kita pun kadang-kadang lupa anak kita sendiri kan. Bukan lupa, kadang nak panggil abang, dipanggil adik. Macam itulah kan. Jadi maknanya yang menceritakan dia tak sure. Dia ni digelar dengan Abu Sabit, Abu Sa'id atau Abu Al-Walid. Jadi nama periwayat ni Sahl bin Hunayf. Ya, Sahl bin Hunayf. Wahwa Badriyun radhiyallahu anhu. Badriyun tu maknanya dia salah seorang sahabat yang menyertai perang Badar. Okey, jadi dia ni daripada Al-Ansar, ya, kalangan Al-Ansar. Jadi masa perang Badar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak, kita tahu ya, sebab keluar tu Rasulullah ajak kaum Muhajirin sebenarnya untuk menahan kafilah dagang Abu Sufyan, sebab nak mengambil harta yang mereka tinggalkan di Mekah tu yang dipergunakan oleh orang-orang musyrikin. Jadi masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ajak Ansar. Maknanya Ansar ni diberi orang kata apa, kebebasan lah, nak ikut boleh, tak ikut pun tak ada masalah, sebab orang Ansar tu tak ada kepentingan daripada harta yang nak diambil tu. Jadi tapi Sahal ni diikut juga ya. Jadi sebab tu dia sebut Badriyun. Maknanya dia menyertai peperangan Badar tu. Dan di kalangan sahabat kita tahu sesiapa yang mengikuti peperangan Badar ni, dia macam ada status lah ya. Diiktiraf sumbangan yang besar tu. Okey. Dan dia ni dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya, ini pun kita tahu kisah apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah tu, ya, antara yang perkara pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ialah mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Jadi Sah ni daripada Ansar dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi mereka berdua ni sangat rapat, ya, sangat rapat. Hasil daripada dipanggil ikha, ya, ikha ataupun muakhah, ya. Jadi dia macam jadi adik-beradik lah. Dan Sahal ni terkenal dengan sifatnya yang sangat sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalah, semua sahabat sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan? Itu tak dinafikanlah. Tapi dia ni memang orang kata antara ciri yang dikenali tentang dia. Kalau sebut Sahal ni maknanya orang tahu, oh, ini orang yang sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masa perang Uhud tu kan, bila berlaku ramai yang kelang kabut, lari lintang pungkang apabila diserang hendap oleh tentera musyrikin, ya, daripada atas bukit yang tempat Rasulullah amanahkan sekumpulan tentera supaya kekal di atas bukit tu. Tapi bila tengok tentera Islam dah menang dan di bawah orang dah kumpulkan harta rampasan, orang atas bukit tu sangka peperangan dah selesai, mereka pun turun. Jadi bila mereka turun, orang musyrik pun serang balik dari arah bukit tu. Jadi bila datang serangan tu yang mengejutkan tu, ramai tentera Islam yang orang kata tak keruan, lari lintang pungkang. Hanya tinggal beberapa orang je yang sahabat, ya, mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara yang sahabat tu adalah Sahal, kan.
kita susah nak sebut Sahal. Sahal. Tapi orang Melayu senang Sahal pun tak apalah ya. Sahal bin Sa'ad. Jadi dia ni antara yang sahabat ya, mempertahankan Nabi SAW. Dan dia juga dikenali sebagai seorang yang pemberani, pemberani dan mara tak gentar. Dah lah berani, dia tak gentar apa nak gedah. Itu kan. Itu antara ciri dia. Okey. Dan dia juga suka tolong orang. Ya, suka tolong orang. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan dia di Quba. Quba tahu kan? Semua orang tahu lah sebut Quba, ada Masjid Quba ya. Yang tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah sebelum masuk ke Madinah tu. Di Quba dia kata terdapat seorang perempuan yang tak ada suami. Jadi tak ada suami ni wallahu alam lah, sama ada belum kahwin ataupun suami meninggal ke bercerai ke, tak, wallahu alam. Jadi ada seorang perempuan di Quba yang tak ada suami, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi pada tengah malam dia nampak ada seseorang pergi ketuk pintu perempuan tu, pintu rumah perempuan tu. Ketuk-ketuk. Ni malam ya, gelap, tak ada orang nampak. Tapi nampaklah bayang-bayang kan. Bukannya ada lampu jalan macam kita sekarang kot kan. Jadi nampaklah seseorang pergi ketuk pintu rumah perempuan tu. Jadi perempuan tu pun buka pintu. Perempuan tu buka pintu. Orang tu holorkan sesuatu. Perempuan tu pun ambil. Tak masuklah ya, dia ambil. Jadi Sayyidina Ali rasa macam pelik lah kan. Siapa pula tengah-tengah malam pergi rumah perempuan, lepas tu pergi holor sesuatu, ambil. Jadi wallahu alam lah, mungkin keesokannya ke apa ke, Sayyidina Ali jumpa perempuan tu. Sayyidina Ali kata, dia tanya perempuan tu, dia kata, aku rasa macam suatu yang meragukan lah. Sebenarnya siapa yang datang rumah kamu malam-malam? Kamu tak ada suami. Jadi perempuan tu jawab, siapa? Sahal ni datang. Sahal ni datang. Dia datang kenapa? Sahal ni dia kalau petang-petang dia pergi pecahkan patung yang disembah oleh kaum dia. Jadi maknanya ada lagi puak-puak dia, kabilah dia yang tak memeluk Islam dan masih menyembah patung ataupun berhala. Yang tepatnya apa ya, patung ke berhala, tak kisahlah ya. Jadi dia dah patahkan atau pecahkan, dia ambil yang dah patah tu. Rupanya patung tu dibuat daripada kayu. Okey, yang dipatahkan tu dia pergi hantar kepada perempuan tu untuk buat kayu api. Itu. Okey. Itulah ceritanya. Itu satu orang kata peristiwa nak beri gambaran. Sahal ni ambil berat tentang kesusahan orang. Jadi dia tahu perempuan ni agaknya duduk seorang, tak ada suami, siapalah nak tolong carikan kayu api untuk dia. Dia yang pergi hantar. Tapi apa benda? Dia patahkan patung kaum dia tu. Tak ada cerita dia kena marah ke apa kan. Kan jangan pula kita fikir sekarang nak pergi serang dengan rumah berhala orang bukan Islam kan. Bukan pendekatan dakwah yang sesuai lah untuk kita masa ni kan. Walaupun itu memang dalam sejarahnya ada berlaku, tapi dia ada latar belakangnya kan. Macam Nabi Ibrahim kan pernah pergi hancurkan berhala kaum dia. Dan kalau nak tahu, ada kisah Abu Darda ya radhiyallahu anhu. Abu Darda ni pun dia Ansar juga, tapi dia antara Ansar yang akhir memeluk Islam. Jadi sebelum memeluk Islam ni dia memang orang kata penyembah berhala yang tegar lah ya, penyembah berhala yang tegar. Jadi kat rumah dia tu memang ada bilik penyembahan Abu Darda ni. Jadi sahabat baik dia sebelum Islam lagi, Abdullah bin Rawahah, ada seorang lagi apa nama, Maslamah ke apa, Muhammad bin Maslamah. Jadi diorang ni orang kata kawan rapat lah ya sebelum Islam. Satu hari dua-dua ni datang rumah Abu Darda.
datang rumah Abu Darda tak ada, dia sengaja pergi ketuk berhala yang disembah oleh Abu Darda ni, hancurkan. Jadi bila Abu Darda balik tengok berhala dia dah berkecai. Berkecai. Dia tahulah ini sahabat dia yang buat, mestilah isteri dia cerita kan. Tengok tu, nak ceritanya rapat sangat persahabatan mereka ni, sampai masa tuan tak ada kat rumah pun dia boleh masuk je kat rumah tu. Okey, dia pun balik tengok berkecai patung tu atas lantai. Tu Abu Darda pun kutip tu pecahan-pecahan berhala dia tu. Ustazah ni sekejap berhala, sekejap patung, fahamlah ya. Jadi yang dah berkecai tu dia pun duk kutip-kutip sambil dia kata apa? Merungut, aduh hailah, dia kata, celaka engkau ni, kenapalah engkau tak pertahankan diri, orang datang ketuk engkau. Kan, kata kenapalah engkau tak pertahankan diri, tak lawan, kenapa tak lawan ni kan, nak berkecai je. Jadi isteri dia pun jawab, dia kata, Abu Darda, dia kata, kalaulah berhala ni dia dapat melindungi kita kan, sekarang kita duk sembah dia kan, duk puja dia, kalau dia ni dapat melindungi kita, sudah tentu dia dapat melindungi dirinya sendiri. Jadi sekarang dah nyata, orang datang ketuk, pecahkan dia pun, dia tak dapat pertahankan dirinya daripada dihancurkan. Jadi cuba fikir, adakah kita dapat harapkan dia melindungi diri kita? Tu. Jadi apa yang dia tengok tu, dan apa yang ucapkan oleh isterinya tu memang masuk dalam hati dia. Jadi dia kata kat isteri dia, okey, dia kata aku nak mandilah, cuba siapkan air. Kan, tak tahulah agaknya mesti sejuk nak panaskan air, wallahu alam. Dia kata okey, siapkan air, dia nak mandi. Dia pun mandi, pakai elok-elok, terus pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa tu Abdullah ada di sisi Rasulullah. Jadi Abdullah tengok tu Abu Darda datang, nak mari tak ada lain, nak mari balas dendam kat kita orang ni kot. Rasulullah kata Abdullah bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kata, tak, dia kata aku dah dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Abu Darda akan datang memeluk Islam. Itulah saat Abu Darda memeluk Islam. Jadi bermula dengan dia nampak sendiri kelemahan, ketidakupayaan berhala yang disembah, mempertahankan diri sendiri. Jadi itu satu pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah terhadap sahabat baiknya Abu Darda. Tujuh Ustazah cerita ni maknanya nak supaya kita fikirlah, bukan itu satu-satunya pendekatan untuk dakwah, tapi maknanya kalau ada orang kata ada ruangan kan untuk kita buat pendekatan itu, maknanya bukanlah sesuatu yang salah, tapi mungkin dalam masyarakat kita sekarang tak usah fikir yang itulah kan, banyak lagi pendekatan lain yang kita boleh fikirkan, wallahu alam ya. Okey, jadi Sahal ni pun dia buat macam tu, tapi tak ada ceritalah pula apa berlaku kaum dia terhadap kaum dia selepas dia pergi patahkan berhala tu, wallahu alam. Tapi cuma nak gambarkan sifat dia yang suka membantu. Agaknya tak ada benda nak bagi kat perempuan ni, tak apalah pergi patahkan berhala, orang pun tak kisah kan. Dia pun pergi hantar kepada perempuan tu supaya buat kayu api. Okey. Jadi itu cerita Sahal yang meriwayatkan hadis ya radhiyallahu anhu. Jadi apa hadis yang dia cerita ni? Ni barulah nak masuk kepada hadis. Ni ada orang bagi salam. Ani Zulita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang dah masuk tu silalah share supaya lebih ramai orang dapat mengikuti kuliah ni. Mudah-mudahan manfaatnya lebih meluas lah, insya-Allah ya. Tolong share, ajak kawan-kawan ya, hantar link melalui WhatsApp ke apa ya. Okey, okey, sekarang kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Sahal ni. Okey.
Sahabat-sahabat ada buku ya. Jadi kata dia, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada. Ya. Jadi kita ni belajar bab sidq. Sidq maknanya benar. Benar dalam i'tiqad kita, dalam niat kita, dalam perbuatan kita, dalam percakapan kita. Jadi kalau kita buat apa yang kita yakin betul. Kalau kita cakap benda yang betul, yang benar, bukan yang bohong. Yang palsu, yang fitnah dan sebagainya. Kalau kita kata kita percaya ini, itu betul-betul kita pegang dan kita yakini. Itu maknanya benar. Jadi yang disampaikan oleh Sahal ni, Nabi SAW bersabda, man sa'alallah ta'ala syahadata bisidqin. Maknanya siapa yang meminta dengan Allah, berdoa, minta, mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dimohon? Asy-syahadah. Minta mati syahid. Minta mati syahid. Jadi minta bisidqin, dengan benar. Minta dengan benar, ya, minta sungguh-sungguh. Minta nak mati syahid. Ya, kita tahu mati syahid ni adalah martabat yang selepas apa? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada. Tahap ketiga, selepas para nabi. Darjat yang pertama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah nabi dan rasul lah, kan, nabi. Kemudian yang kedua as-siddiqin dan asy-syuhada. Was-salihin. 4 golongan yang Allah sebut, ya. Alladzina an'ama Allahu alaihim, yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi siapa orang yang Allah beri nikmat ni? Allah sebut dalam surah An-Nisa, alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi maknanya darjat syuhada ini darjat yang sangat tinggi, kan? Selepas nabi, siddiqin. Selepas siddiqin, syuhada. Selepas syuhada barulah salihin. Jadi ya, ingat Allah yarham, siapa nama ya, Abdullah bin Azam ya, yang pergi syahid di Afghanistan, ya, ketika Afghanistan berlawan Rusia beberapa tahun yang lalu, tahun berapa, 80-an ke apa, ustazah pun dah lupa, ya, 80-an. Dia kata nak jadi nabi tak boleh, sebab nabi ni pilihan Allah. Kita tak boleh nak usaha untuk dapat jadi nabi. Siddiqin, satu taraf yang iman yang sangat tinggi, yang jarang orang capai. Kalau di kalangan sahabat radhiyallahu anhum tu, yang diiktiraf gelaran siddiq seorang je, Abu Bakar radhiyallahu anhu, kan. Dalam Quran sebut wa ummuhu siddiqah. Jadi Allah iktiraf sebagai siddiqah dalam Quran adalah Maryam alaihissalam, bunda kepada Isa. Jadi dia kata, aku nak capai siddiq, aku tak mampu. Nak jadi orang soleh pun tak mampu juga, susah juga, sebab orang soleh ni ialah dikata yang mana kebaikan dia mengatasi kejahatan dia. Maknanya bukan maksum, ya, sebab maksum ni nabi dan rasul, tapi kalau manusia biasa macam kita ni tak maksum lah, kan. Bila tak maksum maknanya kita ada buat baik, ada buat tak baik. Jadi nak dapat tahap soleh tu maknanya mesti kebaikan sentiasa mengatasi kejahatan. Jadi dia kata tu pun mungkin aku tak mampu, tapi syahid aku boleh kejar, aku boleh cari. Tu dia tinggalkan negeri dia, pergi menyertai angkatan tentera Afghanistan melawan Rusia, dan alhamdulillah Allah kurniakan kepadanya syahid. Jadi itu maknanya minta syahid dengan benar. Bukanlah saja ya Allah bagilah saya ni syahid, tapi kita tak usaha apa-apa.
Jadi sekarang macam mana kita nak minta dengan Allah bisidqin, dengan benar. Dengan benar, minta dengan benar. Mana kita minta sungguh-sungguh sambil kita berusaha mengikuti jalan untuk dapat syahid tu. Mungkin kita kata macam mana nak sekarang ni nak pergi perang apa ni kan. Salah satu yang kita nampak jelas-jelasnya Palestin lah kan. Sebab apa? Sebab menentang Zionis yang menjajah bumi Palestin tu kan, menjajah bumi Palestin, merampas tanah air mereka, mengontrol Masjid Al-Aqsa kita. Itu memang dah insya-Allah jelas lah kan. Tapi yang lain tu wallahu alam kan, ustazah tak ada lah nak bagi fatwa apa-apa, tapi maknanya yang jelas menentang musuh yang syahid sekarang ni di Palestin. Tapi kita kat sini macam mana? Kita kat sini maknanya kita cari jalan jugalah. Tapi janganlah pergi bunuh, bunuh perang orang kafir tu supaya dia bunuh kita balik, kita syahid. Bukan kan? Bukan cara yang kata peperangan dengan orang kafir ini hanya boleh diisytiharkan oleh pemerintah je, bukan dilakukan oleh kita secara individu. Tapi Nabi ada sebut Sayyidul Syuhada. Siapa Sayyidul Syuhada? Ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan orang yang berkata kepada pemerintah yang zalim, orang yang menegur pemerintah yang zalim, lalu dia dibunuh oleh pemerintah tu, maka dia adalah Sayyidul Syuhada. Kan? Jadi makna ada cara untuk kita dapat syuhada, syahid ni, syahadah ni, iaitu kita berani melawan pemerintah yang zalim. Nanti tanya pula pemerintah kita sekarang zalim ke? Yang tu bukan ustazah nak jawab lah kan. Kita masing-masing lah kan. Tapi maksudnya zalim ke tak zalim, maknanya kalau dia buat salah bercanggah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita suarakan. Kita suarakan. Jadi kalau kita menyuarakan pandangan kita, sekiranya kita nampak ada kesalahan dan kesilapan, kalau mereka dengar, alhamdulillah kan. Kalau mereka tak dengar, maka kita ditangkap ke, kita di-ban ke, kita buat apa-apa. Jadi itu ialah salah satu jalan syahid bagi kita. Jangan salah faham, ustazah cakap macam tu bukanlah ustazah nak menghukum yang ada sekarang ni zalim ke jahat ke, bukan itu maksudnya. Tapi maknanya sekiranya ada perkara-perkara yang kita nampak jelas bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, jelas bertentangan dengan jalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak takut untuk menyuarakan pandangan kita. Maknanya kita hadapilah risiko. Kadang kita tahu Nabi kata kalau betul apa yang kita sampaikan itu dan mereka tak boleh terima dan kita diperlakukan sesuatu yang mengancam nyawa kita ke diri kita, harta kita dan sebagainya, itu adalah jalan jihad. Dan kalau sampai ke tahap kita mati di jalan itu, maka kita dapat ganjaran syahid insya-Allah ya. Jadi man sa'alallah ta'ala asy-syahadah bisidqin, kena ingat yang tu dengan benar, bukan sahaja doa saja-saja lepas tu hidup memakan kenyang, tidur lena, dan tak kisah tentang perjuangan Islam, tak kisah tentang nak menegakkan kebenaran. Itu bukan bisidqin tu kan. Bisidqin maknanya sambil kita berusaha mencari jalan. Jadi kalau begitu, ballaghallahu manazilash syuhada wa in mata ala firashi, maka Allah akan sampaikannya ke darjat syuhada. Allah bagi darjat tu, wa in mata ala firashi, sekalipun dia mati di atas firash dia, katil dia, tilam dia, tempat tidur dia. Jadi maknanya mati tempat tidur je, tapi darjat yang Allah beri kepadanya darjat syuhada. Kerana apa? Kerana dia meminta dengan sidq, dengan benar. Meminta dengan benar maknanya diikuti dengan niat yang betul, dengan usaha yang berterusan, dengan langkah-langkah yang sentiasa diambil.
Kalau sebab jihad ni kan, jihad ni dia dengan harta dan jiwa kan. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi maknanya bukti kita ni nak capai syahadah dengan benar ialah kita sentiasa, kita tak lokek harta, tak lokek masa, tak lokek jiwa, tak lokek tenaga untuk sumbangkan fi sabilillah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah dengan itu Allah akan sampaikan kita. Jadi, dan dalam sejarah kita tahu siapa yang banyak berperang di jalan Allah kan. Ya, panglima hebat siapa? Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Katakan bahawa di badan dia ni susah nak cari tempat yang selamat. Ada mana-mana je ada kesan luka. Kan, kesan luka. Sebab yalah sentiasa berperang kan. Panglima pula tu yang hebat, Saifullah gelaran kan. Tapi dia tak mati di medan perang. Dia mati di atas tilam dia. Tapi dia, insya-Allah dia akan dapat darjat syuhada sebab dia tak pernah orang kata lari dari medan perang, ya, sampai ke tahap dia jadi panglima. Masa jadi panglima tu dia dilucutkan jawatan sebagai panglima. Dia tak lari lagi. Kan, dilucutkan jawatan daripada menjadi panglima turun jadi askar biasa. Dia masih berjuang bermati-matian. Kerana apa? Kerana nak menegakkan kalimah Allah, kerana cintakan syahid di jalan Allah. Tak macam kita sekarang kan. Turun je lucuk jawatan sikit je dah lemah semangat. Kan, dah kecil hati lah, dah Allah tak guna. Padahal jawatan tu tak ada benda pun kan. Kadang ketua bahagian ke ketua cangan itu pun dah nak merajuk-rajuk kan. Itu pun nak gaduh-gaduh, nak berebut. Kita bayangkan orang yang betul ikhlas kan nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak pandang jawatan tu kan. Yang penting dia dapat menyumbangkan tenaga dia, keupayaan dia untuk memenangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perlu sentiasa betulkan niat. Ini stay dekat tu. Betulkan niat. Jangan campur aduk antara nakkan yang lain dengan nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nak tegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi hadis ni rawahu Muslim, ya, diriwayatkan oleh Muslim, insya-Allah hadis yang sahih. Jadi kalau sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari nak tanya, boleh jugalah type di ruangan komen tu. Kalau saya ternampak, saya cuba jawablah, ya. Tapi kalau terlepas pandang, minta maaf, ya. Jadi boleh kemukakan soalan, insya-Allah. Okey, jadi itu hadis yang keempat, bab as-sidq yang kita baca pada pagi ini, iaitu man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasyih. Sesiapa yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala syahadah, maknanya mati syahid, bisidqin, ini yang kena ingat tu, ya. Bisidqin maknanya dengan benar, dengan ikhlas, dengan jujur. Ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasyih. Allah sampaikannya ke darjat syuhada sekalipun dia mati di atas tilamnya. Jadi maknanya di sini hadis ini mengajar kita supaya merancang kematian kita. Kita tak boleh kita tak tahu sebab kematian. Kita tak tahu bila kita nak mati. Sebab apa? Kan, sebab COVID ke, sebab jantung ke, sebab darah tinggi ke, kita tak tahu sebab. Kita pun tak tahu bila, ya, kita masih umur 50-an ke, 60-an ke, 70-an ke, 20-an ke, 30-an ke, tak tahu. Dan kita pun tak tahu di mana kita nak mati, di tempat kita ke, di negeri orang ke, jauh ke, dekat ke, depan mak ayah kita ke,
depan suami kita ke, anak kita ke apa, kita tak tahu. Semua tu kita tak tahu. Tapi kita boleh rancang kita nak mati di atas jalan apa. Kan? Iaitu nak mati di atas jalan Islam, dalam jalan perjuangan menegakkan Islam supaya kita dapat capai darjat syuhada. Itu yang kita bolehnya. Itu mohonlah. Kan? Waalaikumsalam. Ni Ustazah ternampak Ukhti Najlah bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Mazrina pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kita ada orang Perlis, kita ada orang Perak, kan? Alhamdulillah. Ya, tolong share ya, tolong share, ajak kawan-kawan lagi untuk ikuti. Kita masih ada sambungan lagi hadis pada pagi ni. Jadi maknanya kita rancang kita nak mati di jalan apa. Kan? Jadi maknanya iaitu yang inilah jalan Islam, jalan perjuangan menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentiasa mohon, sentiasa berusaha. Sebab janganlah kata, aku dah mohon dah tahun lepas, saya tak payah mohon lah. Tak. Kan? Bisi dekin dengan benar ni maknanya kena sentiasa mohon dan sentiasa berusaha. Jadi aku dah usaha dah. Kan? Tak mahu kita nak supaya bila datangnya saat kita mati tu, kita dalam keadaan masih memohon, masih berusaha. Barulah kita harapkan permohonan kita itu dikabulkan. Balaghullah, Allah sampaikan tu. Jadi kalau kita dah minta dah tahun lepas, tahun ni tak payahlah kan, ataupun sekali-sekala, itu tak nampak bisi dekin tu. Kan? Tak nampak dengan benar, tak nampak menyungguh, tidak nampak ikhlas tu kan. Kan? Kataupun tunggu dekat nak matilah baru minta. Mana kita tahu bila dekat nak mati kan? Jadi maknanya mulai sekarang jangan lupa mohon kan? Dan mulai sekarang jangan teragak-agak untuk mengikuti jalan perjuangan menegakkan kalimah Allah walau di mana kita berada, ya. Okey. Boleh ya, sama-sama kita mohon Allahumma rzuqni ataupun Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Itu maknanya Allah kurniakanlah kami syahadah di jalanmu. Okey, Allahumma rzuqna syahadah fi sabilik. Itu doa, kalau itu saya punya doa lah kan. Allahumma rzuqna syahadah. Ya Allah, rezekikanlah kami. Kami tu tak apalah, kita niat diri kita dan keluarga kita lah, suami kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita kan. Tak apa, walaupun kita seorang, kita boleh doa kami Allahumma rzuqna syahadah fi sabilik. Janganlah pula kita dalam satu bilik duduk dengan suami, masa minta tu kita minta kita seorang je mati syahid kan. Kita minta lah semua kan, suami kita, anak-anak kita, sebab kita pun nak duduk bersama kat syurga nanti. Kan. Tak hafal yang Ustazah sebut pun, doa bahasa sendirilah kan. Cakap bahasa Melayu ke, orang putih ke, Jawa ke, apa ke, Allah faham semua kan. Yang penting bisidqin tu, dengan benar tu. Dengan benar tu, kebenaran itu dibuktikan oleh apa yang kita lakukan. Usaha kita yang berterusan, permohonan kita yang tak putus-putus, ya. Selagi mana tak sampai ajal, doalah, kan. Selagi mana tak sampai ajal, usahalah. Boleh ya, insya-Allah. Ada soalan? Belum. Belum ada soalan. Ustazah belum nampak ni soalan dekat ruangan tu. Itu je boleh soal kan? Okey. Hadis yang keempat. Okey. Kita masuk pula hadis yang kelima. Jadi hadis yang kelima daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini antara periwayat yang paling banyak adalah meriwayat hadis, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaza nabiyyun minal anbiya.
Ini pun masih nak membincangkan bab as-sidq, ya. Ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim. Seorang nabi daripada para nabi alaihi wassalatu wassalam, ghaza maknanya berjuang, berperang fisabilillah. Siapa nabi ini? Nabi ini dalam hadis ni Abu Hurairah tak sebut Nabi ni siapa, tapi dalam syarah disebut bahawa Nabi ini nama dia Yusha' bin Nun. Pernah dengar kan nama Yusha' bin Nun ni? Yusha' bin Nun ni dia pendamping Nabi Musa alaihissalam, ya. Dalam Al-Quran ada disebut tentang Yusha' bin Nun ni, tapi tanpa menyebut namanya, ya, dalam surah Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumaat atau malam Jumaat. Nah, besok Jumaatnya, malam ni ke besok kita akan baca ayat yang ke-60, ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Wa idh qala Musa li fatahu. Fatahu tu maknanya pengiring dia, pendamping dia. Ada yang terjemah fatah ni budak dia, hamba dia, wallahu alam. Maknanya yang kita fahamnya yang mengiringi dia lah, ya. Jadi dia tak sebut nama, fatahu sahaja, pemudanya. Kita nak terjemah harfiah, pengiring lah kita katakan. Jadi ikut tafsirnya, maksud fatah di situ adalah Yusha' bin Nun. Okey. Jadi Yusha' bin Nun ni dia daripada keturunan Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Yusha' bin Nun bin Ifraim, bin Ifraim bin Yusuf, maknanya dekatlah dengan Nabi Yusuf kan. Berapa keturunan anak Nabi Yusuf? Ifraim, lepas tu cucu Nabi Yusuf Nun, dan cicit Yusha' bin Nun bin Ifraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Jadi Yusha' ni dialah yang memimpin Bani Israel selepas kewafatan Nabi Isa alaihi salam. Kita tahu kan selepas Nabi Isa, aku salah sebut tadi, bukan Nabi Isa, ya, Nabi Musa, ya. Kan selepas Nabi Musa selamatkan Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun, kan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan Nabi Musa membelah Laut Merah tu, kan, sampai ke seberang, ke Mesir. Dan daripada situ Allah perintahkan supaya masuk ke Baitul Maqdis, ya, masuk ke Palestin, ya, dari mana Allah janjikan Palestin tu untuk penempatan mereka, ya. Tapi sebab ketika itu Palestin tu dikuasai oleh, kata, gergasi kerajaan yang zalim, mungkin zalim macam Fir'aun jugalah kot, kan. Allah perintahkan supaya mereka lawanlah, tapi Allah dah janjikan kemenangan untuk mereka, tapi mereka ni enggan, kan. Mereka tak nak masuk, engkar dan sebagainya, dan Allah balas mereka yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Allah balas mereka sesat di padang pasir tu 40 tahun. Kan, jadi dalam masa lebih 40 tahun kiranya dah bertukar generasi dah. Jadi Nabi Musa pun wafat, jadi yang menggantikan Nabi Musa ni adalah Yusha'. Dia Nabi jugalah, kan, yang memimpin Bani Israel. Jadi Yusha' ni lah meneruskan perjuangan untuk masuk ke Baitul Maqdis yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ni Yusha'. Okey. Jadi Nabi kata ghaza nabiyyun minal anbiya. Jadi nabiyyun di sini maksudnya Yusha' bin Nun. Salawatullah wa salamuhu alaihim. Faqala liqaumih. Ketika nak menghadap musuh tu, dia kata apa? Ada yang minta supaya
Ustazah baca doa tadi Allahumma rzuqna Allahumma rzuqna, ya Allah rezekikanlah kami, maknanya kurniakanlah kami asyhadata ini syahidlah fi sabilik. Itu sajalah, pendek je kan. Allahumma urzuqna, dua, asyhadata fi sabilik. lima perkataan je. Okey, boleh Aisyah? Siapa yang boleh tulis dengan Arab ke apa kat situ, kat chat tu, bolehlah tolong tulis. Susahlah nak menulis, nak bercakap kan. Okey, siapa boleh tolong tulis, silakan. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Ni ramai ustazah pun ada yang sedang ikuti ni, bolehlah tolong masukkan teks tu. Okey, sambung hadis tadi. Okey, jadi apa titah? Ni anak anda Zati ada. Tolong tuliskan yang Arabnya Zati. Okey, apa titah Nabi Yusha ni kepada kaumnya? Ni nak masuk bab sidik ni kan? Asid. La yambaghi rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha walamma yabni biha. Jadi dikata la yambaghi maknanya tak patut. Tak patut untuk keluar. Maknanya sekarang nak pergi kata apa, hadap musuh ni. Jadi siapa orang yang tak patut bersama? Sebab apa tak patut bersama? Sebab nanti hati berbelah bagi. Dia tak boleh tumpu, tak ikhlas nak pergi nak lawan ke tak lawan? Nanti mati ke? Kan? Okey, betul Zati, jazakillah. Ni sahabat-sahabat boleh tengok doa tu. Okey, insya-Allah. Sekejap tengok tu, kejap cakap lah ya ustazah ni. Jadi dia kata rajulun malaka bud'a imra'atin. Maksudnya di sini lelaki yang dia ni baru kahwin. Baru kahwin. Malaka bud'a ni maknanya memiliki. Kalau nak terjemah tu bud'a ni maknanya kemaluan kan. Maknanya dia baru kahwin, baru halal lah untuk dia bersama dengan isteri ni pengantin lah kan. Wa huwa yuridu an yabniya biha walamma yabni biha. Jadi dia kata adat orang Arab, dia kalau dia mula kahwin tu, dia akan bina macam kubah, tahu kubah kat rumah dia tu, macam ada kubah. Itu adalah lambang dia mula bersatu dengan isteri dia. Jadi maknanya Nabi kata dia nak bina untuk isteri dia tu kubah tu, tapi dia tak bina lagi. Tapi tu bahasa kiasan. Maknanya dia dah mula nak malam pertama dengan isteri dia. Dia malam pertama tu dia akan bina kubah. Di bumbu rumah. Jadi dia belum bina lagi kubah tu. Jadi fahamlah kan. Jadi maknanya orang baru kahwin, belum rasa malam pertama lagi. Jadi mana tak payah datang lah. Nabi kata kan, nanti hati duk ingat nak bina kubah kan. Okey, faham ya? Itu maksud dia. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Dan juga seorang yang sedang bina rumah, dia masih tak sempurnakan lagi pembinaan rumah tu. Tengah buat rumah baru. Ni bukan bab kahwin, ni buat bab bina rumah baru. Tapi tak bumbung tak pasang lagi. Maksudnya tersiap lah kan. Tengah betul-betul selumuh nak siapkan rumah. Okey. Wow, Waalaikumsalam. Ni sahabat kita dari Pahang pun ada, Aiza, ahlan wa sahlan. Okey. 2 orang. Yang ketiga, wala ahadun ishtara ghanaman.
dan seorang yang beli kambing, atau khalifat ni unta yang mengandung, wahwa yang taziru auladaha, dan sedang menunggu anak-anaknya, anak-anak unta. Jadi yang mengandung ni sama ada dalam huraian ni, kambing ni tak semestinya kambing yang mengandung. Dia kata sebab apa? Sebab kambing ni kan kecil-kecil, dia perlu jagaan, dia baru beli kambing, mungkin anak kambing ke apa, ataupun dia baru beli unta. Unta tu pula tengah bunting. Jadi dia tunggulah bila nak bersalin unta aku ni. Jadi maknanya orang-orang yang memang orang kata hati dia tak bulat nak pergi perang. Ingat isteri baru nikah, kan, belum malam pertama lagi. Duk ingat rumah yang belum siap, duk ingat anak kambing yang nak jaga, duk ingat unta yang nak melahirkan anak. Jadi kata tak usah ikutlah orang ni. Apa tu? Nanti kata-kata kita buat alasan pula, kan, kalau kita faham macam tu. Mana kita pun boleh buat macam-macam alasan lah. Nabi, saya tak boleh pergilah, saya ada, kan. Itu maknanya bukanlah maksudnya alasan-alasan tu diterima untuk kita tidak ikut berjihad di jalan Allah. Bukan kan? Itu maksudnya kalau kita nak pergi berjuang tu, lupakan kepentingan-kepentingan yang ada tu. Kalau dah tak boleh lupakan, ya tak boleh nak tinggalkan, tu baik jangan ikutlah. Tapi kalau tak ikut, siapa yang rugi? Diri sendirilah, kan. Jadi tu dia nak mengajar kita supaya mengikhlaskan niat. Walau ada halangan, rintangan macam mana pun, kita kena tinggalkan, lupakan. Kalau rasa masih belum boleh lupakan tu, pergi pun sia-sia dia, kan. Sebab Nabi Yusha tak mahu orang dah hatinya berbelah bagi untuk turut sama ni, berjihad bersamanya, ya. Okey. Jadi dia dah warning, siapa yang ada benda-benda ni yang menghalang keikhlasan dia, menghalang kesungguhan dia, menghalang jihad dia, menghalang tumpuan dia, jangan bersama. Kan? Selesaikan urusan duniawi tu dulu. Faghaza, dia pun berjuanglah dia, berjihadlah dia, berperanglah dia. Ni ghaza, serang ni, nak serang. Jadi dia ambil masa sebenarnya, ambil masa lah. Saya pun tak pasti dia berapa masa di sini, dia pun tak sebut pula, ataupun sebut saya tak terjumpa ke, wallahu alam, ya. Faghaza fadana minal qaryati salatal asr au qariban min zalika. Jadi daripada pada pasir tu, maknanya dia berjalan meredah macam-macam rintangan, berhari-hari ataupun mungkin berminggu, ya, dia kata sampailah dia dekat nak masuk dah pintu Baitul Maqdis tu, dekat nak berjaya dah waktu asar. Asar ni maknanya dah dekat dengan nak maghrib lah, kan, waktu asar petang Jumaat. Okey. Dia kata di sini asar petang Jumaat. Kalau dah masuk Sabtu, ni ada orang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kalau dah masuk Sabtu, kita tahu Sabtu ini hari yang mereka tak boleh bekerja. Sabtu adalah hari ibadah. Jadi maknanya sekarang ni dia kata hari Sabtu adalah hari yang orang Yahudi diharamkan bekerja, menangkap ikan ke, memburu ke, apa je, kan. Hari itu khusus untuk ibadah sahaja. Jadi petang Jumaat. Okey. Dah nak masuk Sabtu, kan Sabtu dia bermula dengan maghrib, kan. Orang kata hari ni dia mula dengan maghrib, kan. Sebab kita kata ni hari Khamis, kan.
Maghrib ni kita panggil malam Jumaat kan. Betul, malam Jumaat. Jadi maknanya sekarang kalau hari ni petang Jumaat, malam ni dah Sabtu. Jadi Sabtu diharamkan bekerja. Jadi ni dah asar, dah dekat sempadan dah nak masuk. Jadi Nabi Yusha ni dia kata dia bimbang bila dah masuk je Sabtu, dia tak boleh meneruskan jihad dia dah, perjuangan dia. Rugilah kan, dah berjalan berhari-hari ataupun berminggu-minggu, berbulan. Ustazah pun tak pasti ni, tak jumpa pula berapa hari dah dia meredah perjuangan tu. Jadi maknanya tak boleh dah masuk dah, tak boleh nak teruskan jihad tu. Bayangkan kan, dah lepas beberapa hari, lepas tu katalah tak, sikit je lagi nak masuk, tapi tiba-tiba terhalang ke hari Sabtu. Bayangkan nak tunggu minggu depan, seminggu lagi, entah bekalan dah habis, nanti ada berlaku yang ada akan lari pula kan, ataupun macam-macam lah halangan yang kita tak boleh jangka kan. Nak tunggu seminggu lagi tu kat situ, ataupun musuh nanti sempat kata bina kekuatan baru ke, macam-macam lah kan, kemungkinan. Jadi faqala lisyams. Jadi dalam hadis ni dia kata dah dekat dah tu nak maghrib ni, dekat, dia kata waktu asar ataupun dekat dengan asar. Jadi asar tu dah sangat hampir dengan maghrib. Jadi tu dia memikirkan bahawa pentingnya untuk dia capai kemenangan ni. Dah orang kata dia nampak dah sinar kemenangan tu, sikit je lagi kan. Jadi dia bimbang, takut tak sempat. Maka dia berkata apa? Faqala lisyams. Dia berkata kepada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'murun. Innaki ma'murah wa ana ma'murun. Dia kata, matahari, engkau ni diperintah. Diperintah maknanya diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Kita tahulah matahari ni bergerak, beredar atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kan? Innaki ma'murah. Jadi wa ana ma'mur, aku juga diperintah. Maknanya aku datang jihad ni pun atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya dia dengan matahari sama-sama bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bawah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari beredar dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun berjuang atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bezanya matahari tu dia tak ada pilihan kan. Dia bergerak aja, dia tidak mukallaf. Tapi kita ni dia Nabi dan tentera-tenteranya mukallaf kan. Dia lebih tinggi lah kan, sebab dia bergerak atas pilihan. Itu dia panggil mukallaf, taklif. Matahari dia tak ada pilihan, Allah dah atur dia macam tu. Macam itulah kan. Okey. Jadi dia kata, Allahumma bisha alaina. Ya Allah, kan di tanganmu kuasa untuk menggerakkan, menjalankan matahari ni, dan aku datang berjuang menentang musuh atas perintahmu. Allahumma bisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari ni untuk kami. Kan, jadi maknanya tahan macam mana itu Allah punya kerja lah kan. Nak tahan berhenti, tak bergerak ke, atau perlahankan perjalanan matahari itu ke, itu kita tak tahulah kan. Tapi dia kata Allahumma bisha alaina. Ya Allah, tahan matahari ini untuk kami. Ya, itu satu mukjizat yang Allah beri kepadanya. Fahubisat, maka Allah tahan matahari. Itulah macam mana cara itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maknanya berlaku kelewatan tiba hari Sabtu. Hatta fatahallahu alaihi, sehingga Allah berikan kemenangan kepada nabinya. Jadi itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah nak beri,
Tidak ada siapa yang menghalang. Hatta matahari pun Allah boleh tahan. Jadi yang penting kita sebagai hamba doa, minta pada Allah. Jadi ini memberi pengajaran kepada kita, ya. Jangan putus asa. Kita kata, Allah tak ada dah lah. Mana tahu tak dan, kalau Allah nak bagi mesti dan punya. Mesti dan punya. Jadi maknanya teruskan usaha kita, teruskan jihad kita, teruskan doa kita, teruskan usaha kita. Ya. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahan. Macam mana Allah nak tahan? Itu kerja dia. Tapi memang satu anugerah, mukjizat. Jangan Allah kita takkan Allah nak bagi mukjizat macam tu. Yelah, Allah tak bagi mukjizat macam yang mukjizat diberi kepada Nabi tu. Tapi Allah nak tolong, Allah boleh tolong. Dengan apa cara? Kan, dengan apa cara? Kita jangan putus asa, jangan kecewa, kan? Jangan berhenti, teruskan. Yakin Allah bersama kita dan Allah pasti tolong dengan cara yang Allah tahu. Okey. Jadi sekarang ni menang, dah menang. Tak habis lagi cerita ni. Okey. Dah menang, hatta fatahallahu alaih. Jadi dah menang tu fajama'al ghanaim. Faja'al ghanaim. Jadi biasalah bila menang peperangan, satu perjuangan tu, bila musuh tewas, akan adalah harta-harta rampasan. Ghanimah, ya, jamak dia ghanaim. Jadi dikumpullah segala harta-harta yang ditinggalkan oleh musuh. Ya, senjatanya, perbekalannya, apalah, segala-galanya yang ditinggalkan oleh musuh. Musuh dah ditawan, ada yang mati dan sebagainya. Jadi hartanya dipanggil sebagai ghanimah. Jadi ghanimah ini, kalau kita umat Islam, dihalalkan. Macam tadi Ustaz ada sebut kan, masa perang Uhud tu kan, umat Islam dah kumpul ghanimah tu, dan yang atas bukit tu tengok, dah selesai perang, dapat ghanimah, dia pun turun melanggar arahan Nabi SAW. Ya, tapi untuk umat sebelum umat Islam, ghanimah tidak dihalalkan. Tak boleh ambil walau 1 sen. Tak boleh ambil. Ya. Jadi dah kumpul ghanimah, faja'at, datanglah api. Allah hantar api untuk bakar semua ghanimah tu. Tak boleh ambil walau sedikit. Itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lah. Kita kata Allah sayangnya semua kena bakar ke apa. Itulah harta tu kan milik Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dia nak bagi kepada siapa, dia bagilah. Dia tak nak bagi, tak ada masalah kan. Tak kurang pun kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kalau dia bakar yang tu, banyak lagi khazanah dalam khazanah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah boleh bagi berganda-ganda daripada apa yang harta musuh tu kan. Jadi faja'at, api pun datang. Yakni an-nar. Yakni an-nar litakulaha. Datang api, dia nak bakar semua tu. Dia pun sebut makan juga, ya. Sebenarnya bakar makna api makan kan, tapi itulah istilah kan. Litakulaha maknanya untuk dia makan. Bakar semua harta tu. Falam tat'amha. Tapi api tu tak makan. Tak bakar. Dia datang duk belega je. Tak bakar. Bukan sebab kebal harta tu. Tapi sebenarnya, apa dia? Maka Nabi kata, ni Chan ni. Kalau api tak bakar, ada tanda. Kan, kalau api tak membakar, dia ada petanda yang tidak baik. Iaitu ada di kalangan tentera ni yang orang Kelantan panggil ketik. Sorok. Sorok. Kan? Dia sorok. Ya? Inna fikum ghululan. Inna fikum ghululan. Maknanya ada yang khianat ni. Ada yang ambil secara tak sah ni. Api tak anggas. Maknanya selagi ada harta yang disorok, yang disimpan, yang
apa lagi nak sebut perkataannya, yang dicuri secara yang tak sah, maka selama itu api tidak akan membakar. Jadi Nabi kata fal yubayyani min kulli qabilatin rajulun. Jadi macam mana nak tahu siapa yang ambil ni? Macam mana nak tahu siapa yang ambil ni? Dia kata setiap ketua, wakil setiap kabilah ni kena hantar seorang wakil. Kita katalah ada 10 kabilah kan, 10 puak. Jadi setiap satu kumpulan hantar seorang wakil. Jadi bukannya semua orang kan, bukan semua orang. Jadi maknanya kita buat contoh, Bani Israel ada 12 kan, contohlah 12. Jadi datanglah 12 menghadap Nabi. Sebab nak cek semua sekali, dia kata kat sini dia ada 70,000 tentera yang berperang bersama Yusha ni. 70,000. Macam mana nak cek seorang-seorang 70,000 kan? Susahlah. Jadi daripada 70,000 ni dah hantar wakil untuk setiap kabilah. Kita katalah 12 kabilah kan. Jadi datang 12 orang je lah. 12 orang datang menghadap Nabi. Falyubayyani min kulli qabilah rajulun. Jadi maknanya datang seorang kena salam dengan Yusha. Salam dengan Nabi. Jadi dalam 12 orang ni, bukan ni 12 ni Ustazah buat contoh je ya. Janganlah kata 12 orang ya. Contoh je 12. Ustazah pun tak tahu berapa orang sebenarnya, berapa kabilah tu Ustazah tak sure lah, sebab dalam ni pun dia tak sebut. Tapi Ustazah contoh je 12. Jangan pula kata Ustazah kata 12 orang ya. Ni contoh. Jadi datanglah seorang jabat salam ya, bai'ah dengan dia. Jadi dalam banyak-banyak tu ada seorang tangan dia terlekat. Falaziqat yadu rajulin biyadih. Jadi salah seorang yang datang tu tangan dia melekat. Ya, laziqat tu maknanya melekat dengan tangan apa? Tangan Nabi. Jadi lain tak melekat. Jadi itu tanda di kalangan, bukan semestinya dia, tapi dalam kalangan kaum dia. Faqala inna fikum al-ghulul faltubayyani qabilatak. Jadi ni maknanya kabilah kamulah ada yang menipu ni, ada yang khianat ni. Jadi panggil semua orang kabilah kamu mari salam. Itu cara Nabi nak kesan siapa yang mencuri tu. Ada yang bagi salam, Liana Zu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey ya. Jadi senang ya macam tu. Senang. Okey. Bukannya senang sajalah kan. Nak tahu bagi salam. Kalau melekat tu ada. Jadi Nabi kata di kalangan kabilah kamu yang ghulul, yang khianat. Jadi panggil semua datang salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaziqat yadu rajulaini aw salasah biyadih. Jadi datanglah semua ahli kabilah dia, katalah 100 orang ke 1000 orang ke, tak tahulah berapa, datang salam dengan Nabi. Jadi ada 2 atau 3 orang yang tangannya melekat dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam ada gam pula melekat ya. Jadi faqala fikum al-ghulul. Jadi maknanya Nabi kata kamulah, dia kata yang menipu ni. Kan ada pada kamu. Jadi dia tak sure kat sini 2 atau 3 orang. Jadi dia kata kamulah. Ada, yang maknanya yang harta yang disimpan tak ada pada kamu. Faja'u, mereka pun bawalah datang biraksin misli raksi baqarah minaz zahabi. Jadi tak betul nak elak lah kan. Bukti dah nyata dah. Itu salah satu cara yang Allah bagi, cara pembuktian berlaku penipuan ya. Okey, jadi mereka pun bawa, dia kata biraksin dengan satu ketul, satu kepala
Mithla ra'si baqarah. Besar tu. Minaz zahab, emas. Bukan kepala lembu, tapi seperti kepala lembu. Maknanya saiznya, beratnya emas. Emas seperti kepala lembu. Subhanallah. Siapa tak teringin kan? Berapa kilo tu? Kalau 1 kilo emas pun dah berapa harga sekarang kan? Ni bayangkan sebesar kepala lembu tu. Uish. Untung besar tu kan. Untung besar tu. Jadi, tapi nak buat macam mana? Cara tipu, khianat tak boleh kan? Tak boleh. Jadi mereka bawa datang, kata satu kepala seperti kepala lembu, fawada'aha. Maka dia pergi letaklah dekat himpunan ghanimah tadi. Faja'atin nar fa'akalatha. Jadi dah letak, dah tak adalah. Kan? Kata, mana tahu kok ada yang lain-lain. Tak ada dah tu. Sebab tadi Nabi dah salam wakil kabilah-kabilah. Jadi tak ada pun yang melekat dengan tangan mereka dengan tangan Nabi. Jadi kecuali yang seorang ni, dan seorang ni lah yang dipanggil semua orang. Sampailah tiba kepada 2 atau 3 orang ni yang mereka melakukan pengkhianatan tu. Jadi mereka hantar faja'atin nar fa'akalatha. Jadi api tadi yang tadi tak makan tu, dah berlega-lega je atas tu, maka habislah. Di mamah, kita panggil mamah dimamah oleh api tu. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Jadi dia kata tidak dihalalkan ghanimah kepada seorang pun sebelum kita. Summa ahallallahu lana al-ghanaima lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Ya, muttafaq alaih. Jadi maknanya untuk kita, maknanya umat Islam, sebab kita ni lemah, dia kata wallahu alam, mungkin tubuh badan kita lemah ya. Wallahu alam, dia sebut sini, dia kata lamma ra'a dha'fana wa ajzana. Jadi orang tengok kita ni lemah, agaknya yalah, kita punya tubuh badan, tenaga kita ke apa, dia sebut kat sini dia kata lemah dari segi tubuh badan kita berbanding dengan tubuh badan orang sebelum kita. Jadi itu satu rahmat ya, kasihan belas Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kata lemah iman kan, sebab kita dah terbukti dah orang Islam ni tak ada ghanimah pun mereka pergi perang kan. Bukanlah kata Allah nak tarik hati ni, kalau tak bagi rimah, tak bagi ghanimah, tak peranglah depa ni, tak kan. Jadi maknanya terbukti iman umat Nabi Muhammad ni tak kurang berbanding umat Nabi dulu. Bahkan wallahu alam lah kan, tengok Abu Bakar tu pun Nabi sebut kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman ahli bumi ni pun berat iman Abu Bakar lagi kan. Kita tengoklah macam mana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memang tak kisah pun ghanimah-ghanimah ni. Jadi maknanya kelemahan di sini mungkin dari sudut kata binaan tubuh badan lah, wallahu alam kan. Dia kat sini pun apa ni, dalam syarah ni pun dia sebut kelemahan dari segi tubuh badan. Okey, jadi okey, apa pengajaran tak ni? Jadi itulah kan, kita hadis ni dikaitkan dengan bab apa ni, sidq tadi, iaitu maknanya nak redah medan perang, nak pergi berjuang, mesti bersihkan hati daripada tarikan-tarikan duniawi ya. Antara tarikan duniawinya itulah pasangan, terutamanya yang baru kahwin kan. Bukanlah kata yang dah lama kahwin tu tak ada tarikan, ada juga kan. Kemudian tempat tinggal, di apa, ibaratkan masa tengah bina rumah. Bina rumah ni bukan semestinya baru pun kan, dia tengah renovate pun bina rumah juga kan. Duit nak pakai untuk renovate rumah ke apa. Lepas tu apa lagi, ternakan ni harta benda lah kan. Mungkin kalau sekarang ni bisnes kan, baru nak set up company ke kan, ataupun yalah
baru dapat tawaran kerja ke kan. Tu maknanya itu kepentingan harta lah kan. Jadi semua tu dia menjadi penghalang kepada keikhlasan dalam berjihad ya. Maknanya kalau nak pergi berjihad tu maknanya orang kata kena bersihkan hatilah daripada gangguan-gangguan semua ni. Bukan nak suruh tolak kan, bukanlah nak suruh buang semua tu, tapi maknanya kena ikhlaskan hati, jangan ia mengganggu ya, jihad kita. Kemudian bila dah menang tu, Allah ajar kita segi jangan ambil kesempatan kan. Maknanya jangan pergi tu dah ikhlas dah, tapi bila tengok ghanimah ni harta banyak ni, mata tak boleh nak ni kan, tak boleh nak kontrol, pergi curi pula. Itu pun maknanya ikhlas tu kena diawasi. Mula nak masuk, masa dah sedang masuk dan selepas selesai ya, jangan bertukar niat. Jadi asalnya benar-benar nak cari redha Allah, tapi bila dah nampak harta tu kelabu mata pula kan, cari alasan pula nak simpan tu sikit apa semua kan. Jadi alhamdulillah masa tu Allah tunjuk terus kan, Allah tunjuk terus harta tu tak boleh nak bawa, tapi sekarang ni Allah tak tunjuk. Itulah masalahnya. Kita pun alasan ni tak apa, ambil sikit je kan apa semua, dan benda tu Allah izin je berada dalam milik kita kan. Kita pun tak sedar, lepas tu makin senang, makin relax kan. Dan satu lagi tentang benarnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Bila Allah nak tolong tu, tak ada siapa yang boleh halang Allah nak tolong. Tapi kalau Allah tak nampak Allah tolong tu, bukanlah makna Allah tak nak tolong kan, tapi belum masa kan, ataupun tak cukup syarat lagi kita ni nak dapat pertolongan Allah. Dan jangan sangka buruk pada Allah, kata tak tolong pun kata kan. Bukan, Allah tolong, insya-Allah Allah jamin akan tolong. Kita tengok Yusha ni kan, sampai matahari pun Allah tahan kan. Jadi makna kita insya-Allah Allah tolong, tapi bila tak nampak datang pertolongan Allah seperti kita harap tu, bukanlah makna Allah tak nak tolong, bukan Allah tak dengar, tapi mungkin belum masa, ataupun mungkin kita ni belum cukup syarat untuk kita mendapat pertolongan Allah yang hebat tu. Jadi makna kita kena teruskan berusaha dan berdoa, insya-Allah. Jadi itu antara pengajaran lah yang kita dapat ambil daripada hadis ni. Dan mungkin ada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dapat mengekstrak pengajaran yang lebih hebat daripada tu, silakan ya. Moga-moga kuliah kita pada hari ini memberi pengajaran keinsafan kepada kita, insya-Allah ya. Jadi ada satu lagi hadis dalam bab ni, tapi Ustazah penat. Kita berhenti dululah takat ni ya. Dua hadis. InsyaAllah kalau ada masa kita akan sambung lagi. Ukhti Hafizah, kita seminggu sekali ke sebulan sekali ya Hafizah? Ni Ustazah tanya Hafizah ni wakil daripada pihak masjid dan Ikram Hulu Selangor. Jadi insya-Allah kalau ada waktu nak sambung, Ustazah akan war-warkanlah dalam FB ya. Jadi sahabat-sahabat, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang telah sama-sama ikuti kuliah pada pagi ni, jangan lupa untuk sebarkan ya. Tolong bantu sebarkan supaya lebih ramai kawan-kawan kita yang dapat manfaat kalau ada kebaikan daripada apa yang disampaikan pada pagi ini, insya-Allah ya. Jadi nak ingatkan juga, besok hari Jumaat pukul 3 petang ada lagi sesi, bukan hadis tapi besok sesi soal jawab ya. Ni anjuran Ikram Shah Alam. Jadi boleh tengok live di Facebook Ikram Shah Alam, insya-Allah ya, pukul 3 hingga pukul 4. Jadi kalau ada sahabat-sahabat, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang nak bertanya soalan-soalan untuk Ustazah jawab, bolehlah hantar, bolehlah tanyakan soalan
ketika itu mungkin kalau ustazah boleh jawab, ustazah akan jawab masa tu. Kalau tak boleh pun ustazah tangguhlah pada masa akan datang kan. Ustazah bukannya boleh jawab semua soalan, tapi itu peluang untuk ustazah sendiri tambah ilmu kan bila ada soalan tu. Okey, sekarang ada soalan ke nak tanya untuk pagi ni sebelum kita tutup majlis ni? Kalau ada, typekan di ruangan komen tu. Okey, tak ada nampak tu. Okey, saudara-saudari, sahabat, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung ya, walaupun kita kata 9 hingga 10.30, tapi bolehlah kita berhenti sekarang ya. Soalan pun dah tak ada, ustazah pun dah penat lah kan. Okey, insya-Allah. Rasanya kalau 1 jam pun dah cukup tu tak. Okey. Jadi kita tutup dulu untuk hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kelemahan dan kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri, moga-moga Allah ampuni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.